أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم إنك أنت العليم الحكيم. لا حول قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Tu kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Artinya arti qalbun jantung. Jantung tu panggil qalbun, qalb. Hati kita. Hari ni rasa nak makan sup, esok makan muka lain pula. Hari ni nak sembahyang, esok tak nak sembahyang. Maka orang Arab nama macam tu panggil qalbun. Qalbun ni makna menukar-nukar dan membalik-balik. Hari ni nak belajar tapi esok tak nak belajar. Hari ni nak makan, esok tak nak makan. Semua perubahan gitu tu qalbun lah memerintahkan kita. Dan padanya, pada qalbun, pada jantung itu 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10 yang ada di dalam 10 bab ni. Tu mana yang mengandung? Yang mengandung yang ada dalam 10 bab ini akan sifat kecelaan yang 10. Tu sifat kecelaan yang 10 adalah di dalam ni. Dalam 10 bab ni. Ketahui olehmu, hei mereka yang menghendaki akan kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui apa? Ketahui bahawasanya qalb itu ada baginya, bagi qalb itu 2 makna. Qalbun tu ada 2 makna baginya. Yang kita duduk dengan dia, yang kita bersama dengan dia, iaitu ada bagi dia tu 2 makna. Pertamanya, bermula makna yang pertama, qalbun jismaniyun. Qalbun jismaniyun, qalb yang bahasa jismani, yang bahasa bertubuh, yang bahasa berjisim, iaitu qalbun jismani, daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia daging ni akan jantung pisang. Tu daging di sebelah ni, orang panggil jantung. Satu daging yang ditaruh di dalam dada, yang diletakkan di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia daging itu akan jantung pisang. Kalau kita kenal jantung pisang, maka kita kenallah jantung yang duduklah hati kita. Nah, maka orang tulis pada dunia sekarang ni buat ruh huacai. Huacai, buat huacai jantung. Maka ada juga panggil hati. Nah, tu benda tu panggil, orang panggil qalbun jismaniyun. Dan iaitu qalbun jismani
daging yang tertentu di dalamnya, dalam daging itu ada lubang, ataupun dan iaitu qalbun jismani, boleh juga, dan iaitu jismani, daging yang tertentu di dalam daging itu ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Ya, ada lubang bertali masuk lubang, ada masuk ke dalam. Maka dalam jantung tu pula ada darah yang hitam. Maka darah itulah yang Jibril belahkan jantung Nabi masa Isra' wal Mi'raj. Maka keluarkan darah hitam dalam jantung tu. Maka Jibril katanya, inilah habuan syaitan. Habuan syaitan yang ada dalam hati Rasulullah, ada dalam jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab ini, hak Allah, hak Rasulullah dibelah, hak kita tak pernah belah. Maksiat selalu kita buat. Apa-apakah nak jadi terhadap kita. Satu kali berasa rajin buat ibadat, satu kali berasa rajin mengaji ilmu, satu kali rasa malas, satu kali rasa jemu. Oleh kerana hati jantung kita ni tak pernah belah, tak pernah mencucikan dia. Lalu tu belajar pupaya susah nak masukkan ilmu pengetahuan hak agama. Kalau hak dunia, takak macam besi berani. Pah kalau hak dunia. Akan tetapi kalau hak akhirat, Allah lah payahnya. Itu qalbun jismani. Yang kedua, qalbun ruhaniyun. Qalbun yang bahasa ruhani, iaitu qalbun ruhaniyun, sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Itu qalbun ruhaniyun, iaitu sesuatu yang halus, yang tak nampak ditengok oleh mata, tak dapat ditengok ditilik oleh mata, tu sesuatu yang halus. Ia mengetahui dengan sesuatu yang halus inilah ia mengetahui, yang tahu dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Dengan sesuatu yang halus inilah boleh kita kenal, boleh kita tahu, boleh kita berjumpa dengan manusia. Dan qalbun rohaniyun ni, hakikat manusia ialah manusia hak sungguh. Hakikat manusia mana diri manusia ataupun sebenar manusia. Apa? Iaitu qalbun ruhaniyun. Qalbun ruhaniyun itulah bagi hakikat manusia. Zahir ni boleh kita nak tepek, boleh kita nak pelekatkan dengan sesuatu yang cantik. Kita pelekatkan tubuh kita, kita pelekatkan janggut, kita masukkan kupiah, kita masukkan serban, kita pakaikan baju, masukkan apa saja pada sunnah-sunnah Rasulullah. Itu boleh, tak ada apa langsung. Itu zahir. Kenapa? Kerana banyak benda-benda tu dijualkan kok kedai-kedai banyak. Kok kedai-kedai banyak. Kita nak baju macam mana, kita nak kupiah macam mana, kita nak serban macam mana, maka semua tu ada dijual. Akan tetapi yang jadi manusia yang sempurna iaitu qalbun ruhaniyun. Maka inilah hakikat manusia. Manusia sebenar duduk kat sini. Walaupun qalbun sebelah luar dia cantik, tapi dalam dia boleh katanya kotor, sehabis-habis kotor. Dan boleh kata juga orang ni sebelah luarnya kotor, tapi dalam dia bersih, sehabis-habis bersih. Kenapa? Kerana qalbun ruhani itulah yang jadi hakikat manusia. Manusia sebenar duduk di hati. Kat luar ni boleh kita lah pakai sepakat tu, pakai ni, tengok pakai piah, pakai cantik-cantik, comel-comel, handsome, tetapi tak semayang. Semayang kena hemat semua. Tak salah, tak hemat, tak semayang. Maka itu bukan tempat ukuran lah. Zahir bukan tempat ukuran. Yang ukuran bagi kamu ialah hati kamu tu, jantung kamu tu. Itulah tempat hakikat manusia, hakikatul insan. Dan qalbun ruhaniyun ni jua sahaja yang didepankan kepadanya, kepada qalbun ruhaniyun, perkataan.
tu. Dan ia jua, dan ia qalbun rohani ni jua sahaja yang dihadapkan itu, yang dihadapkan kepadanya qalbun rohaniyun perkataan. Dia saja ya yang dihadapkan perkataan padanya. Dan ia qalbun rohani jua yang disuruh dan yang dilarang. Tu ia apa? Qalbun rohaniyun. Tu qalbun jantung yang bahasa rohani. Maka di sini bagi tahu kat kita ni masa kita ni ada dua jenis. Satunya zahir, yang duanya batin. Zahir kat luar kita. Macam mana keadaan kita sebelah luar. Dan satu lagi batin hati kita. Maka Allah Ta'ala tilik kita hati, bukan luar dah. Luar ni nampak cantik, nampak bagus jual luar ni. Di depan manusia Allah cantiknya. Tapi pada hati ni, hati dia ni. Hati tu memang kena jaga. Kalau tak jaga hati tu, luar kamu tidak ada harga. Kalau bandingkan macam batang kabu, pokok batang pokok kabu, pokok kabu, nampak luar lo comel, cantik, yang bersinar, hijau bersinar pokok kabu. Nah, tapi hati dia tu, dalam dia tu gongam, tidak ada benda. Tu dia. Maka tak nak macam tu. Habis faham? Di atas diri seorang manusia ada dua. Satu adanya jismani, yang kedua ada rohani. Maka rohani itulah yang Allah Ta'ala suruh. Nah, rohani itulah yang Allah Ta'ala suruh. Yang rohani itulah yang dihadapkan perkataan kepadanya. Dan rohani itulah yang disuruh dan dilarang. Dan ada baginya, bagi qalbun rohaniyun, sakut pauk dengan qalbun jismaniyun. Sakut pauk pasal lagi panggil bergantung, bersakut pauk, bergantung dengan qalbun jismaniyun. Kalau tak ada qalbun jismaniyun, maka qalbun rohaniyun pun akan tak ada. Kalau tak ada jismani, rohani pun tak ada. Maka dua-dua ni mesti bersama, mesti bersekali dua ni. Ada jismani, ada rohani, ada jismani. Apabila hati cantik, luar pun cantik. Apabila dalam cantik, kat luar pun cantik. Kerana kat luar tu mir'atuz zahir. Nah, kat luar ni al-batinu mir'atuz zahir. Atau al-zahiru mir'atul batini. Benda yang zahir, benda yang kita nampak tengok dengan mata, yang dapat lihat dengan mata, ini dikatakan cermin bagi benda ke dalam. Bagi perkara ke dalam tu, kalaulah kat luar cantik, dalam pun cantik. Itu pada zahir. Kalau kat luar tak cantik, maka kat dalam pun tak cantik juga. Itu tak jalan. Kita tilik dan kita lihatkan dia. Dan sungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sakut pauk antara keduanya, antara qalbun jismani dan qalbun rohani. Ada banyak di kalangan manusia, akal manusia tercengang. Apa tercengang? Terbengau. Dia juga tu. Berasa bengau, berasa cengai, berasa hiran pada mengetahui sakut pauk di antara kedua. Ada banyak manusia gitu tak tahu akal dia tu. Kata jismani dengan rohani, dua ni bergantung gimana ni. Dua ni bergantung mungku. Nah, jismani kita gantung ke hati, hati kita jantung gantung kepada jismani. Tu. Pasal apa? Boleh dikatakan bersakut pauk antara kedua? Kerana bersakutan keduanya, qalbun jismani dan qalbun rohani ni menyerupai akan bersakutan araq dan jisim. Boleh kata dua ni. Araq, benda yang tengah di jisim, benda yang tumpang sama tara di jisim, itu araq. Jisim, benda yang boleh timur bahagi, itu jisim. Benda yang boleh diterima bahagi, boleh kerak, boleh belah dan boleh kerisik. Maka laksanakan dua-dua tu qalbun rohaniyun
qalbun jismani, dua tu laksananya semacam arak dengan jisim, tak boleh bercengar tangan. Apabila ada jisim, mesti adanya arak. Apabila ada bentukan, mesti kena ada cantik dan janggut dan huduh. Mesti kena ada. Mesti kena ada pendek, mesti kena ada besar, mesti kena ada panjang, mesti kena ada kecil. Begitu tu mengenai Arab. Mesti kena ada diam, mesti kena ada bergerak-gerak. Lalu tu lah jismani, qalbun jismani, qalbun rohani, dua-dua ni bersangkut paut. Kalau kan rohani baik, jismani pun baik. Kalau rohani tak baik, jismani pun tak baik. Tu. Atau bersakutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Sakut tak baca tu. Allah pada kata bersakutan Arab dan jisim. Apa? Kerana bersakutan keduanya, qalbun jismani dan qalbun rohani menyerupai akan bersakutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Tu. Yang memakai, yang ni orang. Berkata orang yang memakai perkakas, kakah emah ke, dengan perkakas, kakah emah. Sakut tak macam tu. Orang yang pakai dengan kakah emah, kakah perak, kakah apa saja. Tu macam tu lah. Nah, orang jismani dan rohani. Tu lah. Sebab tu lah sipangkan diri kita biar jadi baik. Baik zahir dan batin. Jangan baik zahir sahaja tapi batin tak baik. Terus jangan batin tak baik. Maka kedua-dua ni biarkan jadi baik. Tu. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, nah, apabila disebut jantung dalam kitab itu, maka dikehendakinya jantung yang disebutkan dalam kitab tu makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Iaitu qalbun ruhaniyun. Itu makna kedua. Sebut kata jantung kena kata qalbun ruhaniyun. Itu suatu yang halus, yang dapat mengenal, dapat mengetahui, mendapatkan manusia. Nak tu makna yang kedua. Dan ialah makna yang kedua ni. Dan ialah makna kedua yang ialah qalbun ruhaniyun ni yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, qulir ruh min amri rabbi. Surah Al-Isra ayat rakam 85. Qulir ruh min amri rabbi, artinya bersabda olehmu hai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Tu. Roh tu dari pekerjaan Tuhanku. Pendeknya, kesimpulannya, tu pendeknya. Khulasahnya, sarupnya, qalbun dan roh dan nafsu. Ketiga-tiganya, qalbun dan roh dan nafsu, satu makna sahaja. Satu makna saja, qalbun, roh dan nafsu. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Satu makna saja. Satu makna pada salah satu daripada segala makna ketiga-tiganya. Nah, salah satu makna ketiga-tiga tu makna satu ya. Apa? Qalbun, roh dan nafsu. Maka tiga-tiga ni sekali yang kita semenjak jadi. Semenjak pada jadi kita, tiga-tiga ni sekali. Tiga-tiga ini bersama dengan kita. Mula-mula kita beranakkan. Nah, mula-mula kita diberanakkan tu. Hati mula-mula diberanak, teriak. Nah, teriak, menangis. Oh, menangis. Tu. Tu orang tanya, dia menangis apa? Ada sebut kata dalam kitab, kerana gangguan syaitan. Mengganggukan dia. Sebab dia berganggu tu, boleh menangis. Dia kuah. Nah, tu. Maka dalam hal beranak tu baik, Allah Ta'ala masukkan qalb, Allah Ta'ala masukkan roh, Allah Ta'ala masukkan nafsu. Maka ketika tu nafsu nak bersuka-suka, nak makan, nak tidur. Kalau tu boleh makan, tidur.
Tidur, makan tidur. Kalau dia tidak sakit apa-apa, makan tidur, tak ada apa-apa dia. Lama kelamaan tu dia boleh mengaku je, tak nak makan lah. Tak nak makan, nak main pula nafsu dia tu. Hala kelama-lama pula nak bining pula tu, nak ni pula. Dok kau naik mata tu. Nah, ni dia nak ni. Tak boleh tengok gapo tu. Tengok tiai pun sudah. Kau lah tengok gapo. Tengok kucing dia kau nak posek. Tu, dok kau naik nafsu dia. Tu, maka semua lagi diri kita tu. Nafsu kita jadi, roh kita rasa, qalb kita berasa. Tu. Nah, kalaulah manusia tidak ada nafsu, maka dia tak suka nak makan. Makan tak suka, jalan-jalan tak suka, semua apa-apa yang memuaskan nafsu dia tak ada nak. Kalau manusia tidak ada roh, tai lalu dah. Matikan dia. Tu, roh. Kalau manusia tidak ada qalb, tak bergerak. Sama juga tu. Tu je kata makna satu tu. Ketiga-tiga tu satu makna. Pada salah satu suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, berkata di dalam Ihya Ulumuddin. Berkata akan dia akan salah sesuatu daripada segala makna ketiga-tiga. Berkata akan dia akan salah satu daripada segala makna tiga-tiga tu oleh Hujjatul Islam. Siapa dia Hujjatul Islam? Al-Ghazali. Berkata di dalam Ihya Ulumuddin. Kata dalam kitab tu. Katanya salah satu daripada segala makna ketiga-tiganya. Tu. Semua tiga tu satu makna saja. Tu dia. Kemudian lazimkan olehmu, hei mereka yang menghendaki akan dia, yang menghendaki akan kemenangan dan beruntung dunia dan akhirat. Lazim apa? Lazim tetap akan memelihara jantung engkau, memelihara daripada segala kelakuan yang dicela oleh syarak. Apa saja syarak cela, syarak tak setuju, syarak tak suka dengan apa saja yang kita buat tu, maka jagakanlah jantung kamu tu, jangan lakukan perkara yang dicela oleh syarak. Apa dia kah? Perkara dicela syarak, misalnya seperti takabur. Mana kabur ni? Salah satu dari kelakuan yang dicelakan oleh syarak. Apa takabur? Ialah sombongkan diri. Tuan tak ada kaya ni, besok kededek tapi tengok. Tu buat tengok. Duit tak ada, buat ada. Buat kaya, makan nasi lebih dalam pinggan. Kalau makan nasi kat kedai-kedai ke, bubuh nasi dalam pinggan kan, dia makan separuh saja. Dia separuh lagi dia tinggal. Nah, Allah buat tengok je. Dia kata pelahak. Darat macam-macam lah dia kata dia tu. Makan nasi habis dalam pinggan ni darat. Muduk dalam air kan? Kalau muduk dalam air okey tak apa. Makan nasi separuh ni darat ada juga. Nah, bahasa siang panggil cuy. Cuy perak. Makan nasi habis, tak nak, kalau tak nak makan macam tu, mempesan kat tuan kedai tu. Bubur separuh saja jangan bubur habis, jangan bubur banyak, tak habis. Ni dah dia pesan berapa, apabila ketika makan, taruh separuh, makan separuh. Tu. Kalau macam tu nah, kena ambil dia pergi buat bendang dia sekali. Buat sawah. Ambil daripada bergala, cocok tanam padi, lepas tu masuk boleh nak makan. Beras satu biji tu berapa lama boleh makan? Orang nak makan beras satu biji tu 8 bulan boleh makan. Kita makan buat bazir pula. Bazir bukan kata cocok tanam perhomoan hari ni, esok boleh ketang lalu bukan. Boleh makan lalu bukan tu.
Bukan macam tu. Orang cocok tanam, bergalah, nak buat bergalah, cocok tanam apa itu ni, cara pula baja apa itu ni, macam-macam hal. 8 bulan baru boleh makan 1 biji saja. Kemudian orang kita makan, tinggal tahu separuh habis, makan sikit saja. Makan biar habis. Dia kata darat. Malah darat sombong tu. Allah Ta'ala murka pada orang sombong. Allah Ta'ala murka pada sombong, orang membesarkan diri. Dan riak ni menunjuk-nunjuk, suka menunjuk-nunjuk ibadat kepada orang. Kalau orang tak ada, tak buat mah, tak semayang. Nanti orang mari penuh macam hari Jumaat tu lah, aku semayang Allahu Akbar. Buat apa? Nak tunjuk-tunjuk ke orang, nak buat orang tengok, kata aku ni rajinnya. Padahal aku ni malah, malah panggil. Nah, tu riak panggil. Dan akan menghiasinya jantung dengan segala kelakuan yang dipuji. Ni Allah pada kata akan memelihara. Lazimkan olehmu, takdir macam tu. Lazimkan olehmu akan menghiasinya, menghiasi jantung, menghiasi dengan segala kelakuan yang dipuji oleh syarak. Apa saja kelakuan sifat yang dipuji oleh syarak, maka adalah kamu lazimkan jaga, kamu lazimkan, biarkan, hiaskan hati kita dengan sifat dipuji oleh syarak. Apa dia? Seperti sabar dalam mengaji, sabar dalam makan, sabar dalam kedudukan. Yang paling payah sekali bagi pelajar yang belum kahwin apa? Sabar atas perempuan. Kalau Tino, sabar atas laki-laki. Kerana dua-dua ini macam api dengan minyak. Tu tepuh bila nyala lalu dah, mahlu naik lalu. Maka kita nak jaga, tak mahu ingin kepada perempuan. Jangan tengok dengan perempuan, jangan tengok perempuan telanjang-telanjang, perempuan korap cang. Jangan tengok. Kalau tengok tu menayang, dia panggil menayang, naik udara tu. Harus jaga baik tu. Lebih lagi kamu orang mengaji ni, anak pantang mana tu. Tu dunia dulu pelajar ni suka bercakap dengan perempuan, tak boleh tengok apa-apa pun, kerana nak tengok tu susah. Tapi sekarang ni dia tak cakap, dia check. Check. Dia panggil check apa? Check in, check live, check fake Instagram. Tu. Lepas tu kan tak ada apa. Mula-mula bercakap baik. Adik kerja gapo, abang kerja gapo, abang pun jawab kerja kayu galah, baju galah, jual-jual kot dalam nak jalan pasar malam. Adik kerja gapo, adik kerja jual nasi dalam pekan-pekan. Macam-macam. Mula-mula bercakap baiklah, mula-mula. Lama kelamaan, masa bermasa-masa, lama-lama tak ada arah buah nak bercakap, dia cakap benda dalam pula. Adik pakai suara dalam cak apa hari ni, habis dah tu dia ni cakap dalam tu. Ni bawa ada tak tidur ni. Kamu janganlah macam tu, punahlah kamu sendiri tu. Kalau berasa tak boleh nak tahan, berbining dan kahwin akan dia. Kemudian mari duduk pondok pula. Wak pondok duduk di hujung getah tu. Duduk situ. Mari duduk pondok. Kalau tak buat lagu tu, siap nak ngaji tak boleh. Sampai kata Tok kenali. Tok kenali. Dia kata kalau mengapa tak ingat, ngaji tak masuk, bininglah, dia kata. Tu. Hari-hari duduk fikir waka, duduk fikir asiwa, apa lagi? Duduk fikir soto, apa lagi? Duduk fikir nak susah mahawit tayalai, duduk fikir. Tak boleh tengok nak susah, gerang-gerang kan dia. Masalahnya maka lebih baik bagi kamu berbining dan berkahwin, kerana melepaskan pada fitnah. Kalau ada orang nak lah, kalau ada orang nak, kalau tak ada orang nak, kahwin-kahwin dengan TIP dulu lah.
Tu dia. Bahaya ni. Tu dia. Sebab itulah racun dalam mengaji. Gila perempuan. Gila. Tu gila perempuan. Mengorak. Tu racun dalam belajar. Tak apalah tu nah. Jaga baik hati tu. Sabar. Seperti sabar dan merendah diri, apa tawaduk. Rasulullah SAW dia suka makan dengan fakir miskin. Wa yuhibbul fuqara. Ada awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran nadqahul faqru wa ashwah. Tu Rasulullah dia suka duduk dengan orang fakir miskin. Kenapa? Karena di sisi kita suka duduk dengan fakir miskin, hati kita ni tawaduk, hati kita ni rendah diri. Akan tetapi kalau kita suka duduk dengan orang kaya-kaya, hati kita jadi takabur, hati kita jadi besar. Sebab tu Rasulullah tak suka duduk dengan orang kaya-kaya. Dia suka duduk dengan orang fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum wa yuhibbul fuqara. Rasulullah kasih ke fakir miskin sehingga dia minta jadi miskin juga. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, mati menghiduplah oleh muakan kami hal keadaan miskin. Wa amitni miskinah, dan mematilah olehmu ya Allah akan aku hal keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan menghimpunlah olehmu ya Allah akan aku dalam golongan orang miskin-miskin. Kerana orang miskin ni golib dan kebanyakannya dia tu ada sifat tawaduk, sifat rendah diri. Begitu juga kalau orang miskin suka duduk dengan orang kaya-kaya, maka hati dia akan jadi takabur, akan jadi besar diri. Tapi orang kaya duduk dengan orang miskin, hati dia jadi rendahkan diri. Kebanyakan begitulah. Sahabat tu Rasulullah suka dengan orang fakir miskin. Bakar baju bertapung, bakar baju bertampung. Kita tapung tak lah. Rasulullah tapung kain sendiri, tapung baju sendiri. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah duduk sekali dengan orang miskin dan ziarah sakit akan orang-orang miskin. Wa yushayyi'u janaizahum, dan menghantarkan mayat-mayat orang miskin pergi kat kubur. Tu Rasulullah buat sendiri semua. Hatta mayat miskin pergi kat kubur. Orang kita kalau orang miskin meninggal dan mati, tak ada siapa pun pergi hantar kat kubur. Kalau orang kaya mati, penuh kereta kat kubur. Orang kaya meninggal. Rasulullah dak. Wa yusayyi janaizahum. Wa yusayyi janaizahum wa la yahqiru faqiran. Dan Rasulullah tak menghinakan orang fakir. Dia pakai baju bertampung-tampung tu dia tak menghina. Orang kita kalau tengok pakai baju bertampung, pas luar, pakai baju busuk bangga. Orang kita, Masya Allah, tu Rasulullah tak. Tu Rasulullah. Sahabat tu Rasulullah setawaduk-tawaduk orang, serendah derah diri orang Rasulullah, sehingga orang tak kenal kata Rasulullah. Satu kali orang dok bagi tahu katanya Rasulullah Muhammad ni orang yang terekam orang bujang, orang jana. Orang jana dalam Mekah ada berapa orang tu? Yang pegang di Muhammad buat jahat lalu dah. Sehingga ada orang tua seorang, orang jana umur 50 lebih kurang. Takut kepada Muhammad ni, lalu tu simpan baju dia, kemahkan baju, semahkan pakaian semua, masuk dalam beg, bawa keluar dari Mekah. Tak nak duduk dalam Mekah. Kenapa? Takut Muhammad. Kerana suara ni latas dalam Mekah kata Muhammad ni sukanya dengan bujang. Dia buat khenak ke bujang Muhammad ni. Sedang-sedang beg bawa beg keluar dari Mekah, jumpa dengan Nabi. Nabi pun tanya dia orang bujang tu, orang jana tu, seorang tua yang jana yang bujang tu, tanya dia, "Makcik, mana makcik?"
Oh, makcik tak nak duduk dah Mekah ni. Kerana Muhammad ni karut. Oh, gitu makcik. Oh, berat beg tu. Mana nak bawa ha? Mana nak bawa beg tu berat tu. Nah, bawa beg duduk cakap lah boleh. Duduk cakap, duduk kata. Lepas tu makcik tu, oh, Muhammad karut lah. Hawang. Oh, hawang. Ha, dia. Oh, hawai. Kalau saya sini hawai. Oh, hadik. Oh, hadik. Muhammad ni karut. Kalau makcik ni orang janda. Orang bujang ke sini panggil bujang, sana panggil janda. Makcik ni orang janda, tok lelaki tak ada, suami tak ada. Makcik takut duk seorang, takut Muhammad terekam. Takut Muhammad tu naik buat karut dengan makcik. Sebab itulah makcik nak keluar dari Mekah, tak nak duduk dalam Mekah. Oh, tu gitu lalu Muhammad makcik ni. Karut sungguhlah Muhammad ni. Duk cakap Nabi bibik beg dia. Sampai luar pada Mekah. Cakap lama kan. Makcik pun tanya, "Hawai nama gapo? Adik nama gapo ni?" Amba nama Muhammad. Hawai dah Muhammad ah. Amba dah Muhammad. Oh, kalau gitu bukan itu kalau Muhammad hak ning juruh ke bukan itu orang cakap tu. Lalu tu makcik umur 50 lebih masuk Islam lalu tu. Itu tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk dia. Dia suka bawa barang orang-orang tua. Kalau berjalan orang tua, dia tak pergi dulu dengan orang tua, pergi orang tua pergi dulu. Sahabat-sahabat pun begitulah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia nak pergi ke masjid. Tiba-tiba ada seorang orang tua sedang berjalan ke depan dia. Orang tua, orang perempuan. Dia pun tak langkah, orang tua jalan turun. Baru tua jalan-jalan, ngok ngai. Abu Bakar nak pergi masjid. Masa lewat. Tapi turut belakang dia. Ikut belakang. Tiba-tiba orang tua saat ni masuk dalam rumah. Abu Bakar pun terus ke masjid. Dengan cepat-cepat. Dengan cepat-cepat hungar pergi ke masjid. Siapa dari pintu masjid, sedangkan Nabi kita tu rokok. Allahu Akbar. Maka Abu Bakar pun sempat dengan Nabi, sempat beriman dengan Nabi pada rakaat pertama. Lalu tu Abu Bakar kata alhamdulillah. Tu Abu Bakar ni suka. Dia suka hati dengan sahabat, dia sempat dengan Rasulullah rakaat pertama. Lalu tu dia ucap alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar, sempat dengan Nabi rakaat pertama. Maka dalam rokok tu Rasulullah lamanya rokok. Tiba-tiba apabila bangkit pada rokok, Rasulullah kata sami Allahu liman hamidah. Sebelum pada tu ucap Allah Akbar semua tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah Abu Bakar tu dia ucap terima kasih dengan sahabat, sempat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata alhamdulillah. Maka wahyu turun ketika Rasulullah duduk semayang ketika rakaat itulah. Wahyu suruh kata sami Allahu liman hamidah, telah dengar oleh Allah Ta'ala akan mereka yang memujilah ia akan Allah. Siapa man hamidah situ? Ialah kena kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala dengar akan sebagai dengar terima. Tu peradab Abu Bakar. Nampak orang tua berjalan ke depan, dia tak langkah lah tua, dia ikut dia. Kena kita. Nampak orang tu lambat datuk dia weh. Datuk ni lambat jalan. Ngok ngai apa kura. Tu sedap hak kitanya dah. Lambat lagi. Turut dia ni lambat, kita gaduh. Tu hak kita. Tu nah tawaduk tu merendah diri. Pasal apakah? Kerana apakah kena lazim? Kerana ni ilat berkata lazim. Lazim jaga jantung, lazim menghiasikan segala kelakuan yang dipuji oleh syarak. Kenapa? Kerana beberapa perkara. Kerana ada beberapa perkara bersangkut paut dengan dia. Apa? Pertama, kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ya Allah akan barang yang di dalam jantung kamu. Allah Ta'ala tahu apa saja adalah hati kamu. Mu tak payah susuk susuk ke manusia tak apa, sembunyi ke manusia tak apa, tapi sembunyi kepada Allah tak tahu, tak boleh.
Sebab tu kamu nak ilmu, kamu bersih hati kamu dengan Allah. Tak payah kamu bersihkan hati dengan makhluk. Seperti bersihkan kamu dengan baba, tak payah. Kerana baba ni pun makhluk supaya mu juga, bukan baba bagi pahala kat mu. Nah, kalau we kangkar dah lah. Pahala tak we. Hai kangkar ni. Wah kangkar ke apa kangkar ni? Orang Malay tak tahu tu kangkar ke apa tu. Kangkar ni mana? Ambil kaki letak atas tekak tu kangkar. Ambil kaki letak atas tekak pop, letak dengan kuat dia panggil. Tu kangkar. Kalau letak dengan kena slow-slow tu, tadi letak kaki di batang tekak ni, batang leher ni. Letakkan dengan kuat. Tu mana kangkar. Pop oi, tu. Nah, tu dia. Nah, pahala ni manusia tak boleh beri, Allah beri pahala. Maka apabila Allah Ta'ala bagi pahala, kita jagalah hati kita dengan Allah. Bersih dengan hati kita dengan Allah. Allah Ta'ala mengetahui apa saja dalam jantung kamu tu. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala kira hati kita. Dia tak kira zahir kita. Zahir kamu macam mana, Allah Ta'ala tak tilik rahmat. Allah Ta'ala tilik rahmat kepada hati-hati kamu. Maka dengan sebab inilah, maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita ni. Mengetahui akan kejahatan. Mesti kita takut. Hati kita ada kejahatan tu. Hati kita suka mengarut. Hati kita suka mengkhianat. Nah, semua datang daripada hati. Maka kita kena jaga tu. Kena takut. Allah Ta'ala tahu pengkhianatkan hati kita. Karena manusia tidak ada nafaat. Manusia tak boleh bantukan kamu. Allah sahaja membantukan kamu. Allah sahaja yang menolongkan kamu. Maka simpanlah hati kamu pada Allah. Mudah-mudahan kamu berjumpa dengan Allah hal keadaan bersih dan suci. Dan yang kedua, sebab yang kedua pula, kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilai ya Allah, yakni akan sebagai tilik rahmat. Bukan Allah tak menilai, mujur Allah Ta'ala tak tilik kau, aku takut Allah Allah tak tilik kau, mujur untuk seorang aku. Bukan, Allah Ta'ala tak menilai, yakni akan sebagai tilik rahmat kepada segala rupa kamu. Rupa kamu cantik, rupa kamu lawa, rupa kamu handsome, rupa kamu tinggi, rupa kamu putih, macam mana sekalipun Allah Ta'ala tak tilik rahmat dari rupa-rupa kamu. Dan segala badan kamu dia tak tilik juga. Badan kamu nak kurus ke, badan kamu pendek ke, badan kamu gemuk ke, di situ Allah Ta'ala tak tilik. Lepas tu dan hanya menilai ya Allah akan sebagai tilik rahmat kepada segala jantung kamu. Tilik hati kamu. Allah Ta'ala tilik jantung kamu ni. Jantung kamu nak baik ke ataupun nak kejahatan. Jantung kamu suka buat apa ke. Hati kamu ni. Mudah kat mana nak dapat ilmu, jagakan hati. Lepas tu sabar. Sabar sehabis-habis sabar. Dapat ilmu. Benda kemahan yang tak boleh dengan murah-murah. Kamu nak ilmu, nak pandai, tapi malaskan dia. Jalan berakhir. Menipu pun acak. Pas nak boleh macam mana ilmu. Allah Ta'ala tak simpan ilmu pada hati yang karuk, hati yang khianat, hati yang menipu. Allah Ta'ala tak simpan ilmu. Allah Ta'ala simpankan ilmu kepada orang yang hati suci, hati bersih, hati yang berkehendak kepada ilmu. Tu ingat baik. Kalau kita tak jaga hati kita, kalau kita tak jaga, kita belajar ni macam kita ambil raga. Tu ambil raga, muat air ataupun menadahkan air.
Nah, ambil raga. Suatu benda yang jarang-jarang raga. Ambil raga, dia letak tempat air, kita buang air. Kita nak ke air. Maka adakah raga tu penuh air? Tak penuh, kerana raga tu penuh lubang-lubang saja. Tak akan penuh air. Tu dia, kena cari apa? Bekas yang kita nak seladungkan air tu, kena bekas yang rapat-rapat, yang cantik, yang baik-baik. Begitu juga hati kita nak terima ilmu Allah, jagakanlah. Setara orang jaga tu pun payah lagi nak dapat. Jaga hati dia, bersih hati dia. Susah lagi lah nak dapatnya. Apatah lagi yang tidak ada jagaan. Tidak ada jaga hati dia tu. Maka jaga baik-baik hati kita dengan Allah. Tu. Maka jantung itu tempat tilik Allah Ta'ala, akan sebagai tilik rahmat. Ada tilik murka, itu Allah Ta'ala tilik. Maka tiada patut, tiada comel dan tiada bagus bagi kita menghiasi muka kita. Yang muka ni tempat tilik manusia. Tak baguslah muka kita buh dengan bedak, lebuh dengan locan, lebuh dengan apa muka kita ni. Biarkan nawi manusia tu tilik muka kita, tapi hati kita memanglah kotor saja-saja. Cuma hati kita tu tak patutlah bagi kita menghiasi muka kita. Yang muka kita ni tempat tilik manusia. Tak patutlah dihiasikan muka, kerana muka tempat tilik manusia. Tak menghiasikan hati, tak menghiasikan jantung. Dan kita biarkan jantung kita kotor. Ini cuma berlomo dengan segala sifat kecelaan, berlomo, berseluk, bertepek-tepek dengan segala sifat kecelaan, sifat ria, sifat asak deki, sifat takabur. Ada dalam hati kita. Sifat tomok adalah hati kita. Tapi muka kita, Allah lah cantiknya. Orang tengok, lawa weh, jangok kamu weh. Tak tahu hari tu suka tak ada berhenti-berhenti. Orang kata, jangok mu hari ni. Tak ada apa dah hari tu. Duk kerinyi. Tu. Satu hari mana kata, muka tu pun tak sudah. Tu kah hari tu makan tak lalu, tidur tak jenera. Kisnya kawan kata, muka apa sebab tak sudah. Pergi Jepun semula, dia petuk klik semula muka mu tu. Masalahnya hari tu kita tidur tak jenera dah. Itu tak patut. Biasa je hak zahir ni, hak hati kamu telah jaga baik-baik. Tu. Yang jantung kita ni tempat tilik bagi Tuhan kita. Tempat tilik bagi Tuhan kita, jantung tu lah. Bahkan sayugia yakni sepatut bagi yang berakal, bagi orang yang berakal, membersihkan jantungnya, jantung orang berakal, dan menghiasinya. Menghiasinya jantung lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya, muka orang yang berakal. Bersihkan hati lebih daripada menghiasikan muka lagi, lebih daripada menghiasikan tubuh badan kita lagi. Badan kita selalu dah masuk sabun. Masa mani sabun, berapa jenis sabun. Ada sabun tu, sabun ni, ada sabun rambut, ada shampoo apa kita ni. Banyaklah. Berapa kali mandi sehari? Pagi, tengah hari, petang, malam, mani juga. Belum tidur, mani pula kali kedua yang terakhir sekali, belum tidur. Mana zahir kita bersih hari-hari, tapi hati kita belum dibersih. Belum dibersih hati kita, kotor saja dengan sifat ria, sifat tomok, sifat kasih dunia, sifat panjang angang-angang. Cerita nak beli tu, nak beli ni, tapi dia tu harta tak ada seketok pun. Cerita nak mutu besar, aku kalau nak mutu, aku nak mutu besar-besar, aku tak nak mutu kecil-kecil. Macam dah tu, tak ada lagi tu. Sikat garik pun tak ada tu. Kalau macam tu kau, aku nak mutu besar-besar, mutu baik-baik. Kenapa? Baik-baik apa? Mutu baik-baik nama supaya mutu ya tu. Tak ada rah dah. Tuan tu sikat garik tak ada lagi. Tu makna tu panjang angang-angang, tak ada payah
Nah, jangan panjang dengan padan dengan kita. Jangan ketuk derah dia rembang apa panggil. Jangan kuat pada punggung. Allah, punggung Allah ketuk besar. Pergi padan dengan punggung tu ketuk tu tak payah ketuk besar. Nah, kalau saya lagi panggil apa? Banding derah anjing pada meter. Oh, anjing kau 200 meter, sebenarnya 200 meter pula ya. Tu. Nah, tu dia. Tak payah begitu. Tu maka semua tu dikatakan sifat kecelaan. Tak payah kita guna sifat tu. Nah, adapun kita usaha, kita nak cita, patut kita usaha. Itu dipuji. Aku nak juga motor ni, nak kereta ni. Patut dalam hal tu kita usaha, kerja. Bukan duduk tidur, jetik kaki tah. Boleh retina kaya jadi. Nah, kita cari bini hak kaya, tok tua kaya, rumah siap dah, ada dengan tanah cukup. Tak ada apa dah tu. Nah, tak ada apa dah tu. Akhir esok dangah loh pun tak ada bagi dia. Besar-besar ada duk tupai hak orang gitu ya. Pasal apa? Cerita tinggi dah. Buat dak duk cerita saja. Maka tu bagi bukan cerita, orang panggil panjang angang-angang. Ada pun lagi kita cerita, kita usaha. Hak tu dipuji oleh syarak. Tu kita cerita, kita usaha kerja. Nah, serta berdoa pada Allah Taala. Kita kerja dengan tenaga kita, serta dalam hal tu kita berdoa dengan Allah. Maka Allah akan tunaikan hajat kita. Tu. Dan yang ketiga, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Kalau jantung kata dak, semua kata diam. Kalau jantung kata gih, baik lalu dah. Tu jantung, raja bagi segala anggota kita. Dari tangan, kaki, kepala, semua jantung itulah raja. Dan segala anggota itu mengikut ia segala anggota akan perintah rajanya. Segala anggota itu kan perintah raja. Maka hati kita ni terasa nak kelik kalau budak belajar belik esok kita apa tak boleh kelik cerak ni, lari pergi start motor pergi babon tidur. Berat ni. Pasal apa? Jantung dia duduk kereta. Balik. Apa tak ada ni? Herat motor juga. Berat ni. Dia perasan kata bapa nak tanya ya. Budak tu kelik? Tak dah. Aku tak tanya dah. Nah, sebab tu kamu dia duduk dalam banci aku tanya. Dia duduk luar pada banci aku tak tanya. Aku lepaskan dia. Sampai buat mu mujur. Bila masa aku tanya ke kana ni weh, duk mana weh? Bermakna aku dak ada hubung lagi dengan kamu. Bila aku tak tanya, tak ada dah hubung ni. Bot habis. Bahasa dia kata bot apa? Bot ya. Tu. Bot ya habis. Habis perhubungan dia panggil. Tu. Habis kena mujur. Jak buah kanan tak ada ni. Kena mujur weh. Kita sebut ke nama aku weh. Kita. Nah, bila tak sebut tu kabut kita tu. Tu baik tu. Tu raja weh. Dan apabila baik jantung itu, apabila jantung jadi baik. Nah, saya baik segala anggota. Dan apabila jahat ia jantung itu, nah saya jahat anggota. Jantung itulah tempat punya pasal. Jantung tempat punya pasal semua. Kalau baik, baiklah badan kita. Tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu illa wahiyal qalbu." Rawahu Syaikhani anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Artinya bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging, yakni setokor daging.
Apabila baik ia sepotong daging, nah sebaik oleh tubuh itu semuanya, semua tubuh. Apabila daging sepotong ni, nah daging ni baik, maka semua tubuh tu baik. Dan apabila binasa ia sepotong daging, nah sebinasa oleh tubuh itu semuanya tubuhnya. Jaga-jaga. Dan iaitu sepotong daging tu jantung, hati, jantung ni. Kalau baik hak ni, baik semua. Maka kita kena syukur boleh belajar agama. Allah Ta'ala pilih khusus. Allah Ta'ala pilih khusus, pilih tertentu. Nah, banyak orang belajar agama tapi tak pandai agama, tak reti agama. Sampai kita dah belajar agama dah pun tak reti ada lagi. Faham tak belajar? Lebih-lebih lagi lah. Sebab tu Allah Ta'ala bergerak kaki kita, tangan kita, telinga kita, mata kita boleh dengar pengajar. Kita ada syukur banyak lah. Bila masa Allah Ta'ala tak khandak kita belajar, dia butakan mata kita, tulikan telinga, tepakkan kaki, dekorkan tangan. Habis kerja. Habis tak ada kena buat apa-apa. Itulah sebab tu kena syukur Allah Ta'ala bagi anggota kat kita ni. Jangan buat tak tu kalau Allah Ta'ala bagi sihat, Allah tak nak belajar. Pasal apa kena dia. Esok Allah Ta'ala tarikkan nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mata. Tu nikmat nyawa sekali. Habis baru tak kena belajar pun. Tu. Dan apabila adalah baik jantung itu, sebab bagi baik segala anggota, secara wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya ke jantung dan memeliharanya jantung daripada segala kebinasaan. Wajib nak jaga jantung daripada perkara binasakan jantung. Tu jangan makan benda-benda yang racun. Jangan makan asap. Kerana asap ni merosakkan jantung. Asap tu mula-mula kita makan okey tak apa, sedap. Sedap. Lama-lama tu dia rosak jantung ni. Hitam. Nama ke? Tai leo perak lagi. Bila menjadi bunyilah tai leo. Apa dia dah. Ada kan tu. Kira ni tak jaga jantung ni. Masa segar isap juga. Mak tu kok. Ingat kelik esok. Masa sakit. Tak ada gitu. Tu. Kah tu lah baru terasa. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi memangnya harga benar. Satu wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaiki nyonya jantung dan memelihara nyonya jantung. Membaiki dan memelihara daripada segala kebinasaan. Kau jaga benar-benar, bersungguh benar jaga dia. Jaga dia tu. Sebab ada satu amalan jaga jantung, apa dia? Iaitu kita minum air sebelum tidur dan minum air bangun tidur. Minum air sebelum tidur segelas. Air tu air suam lah. Air suam tu air panas, jangan air sejuk. Air sejuk ni tak bagus lah. Tu tak bagus mana air sejuk tu. Boleh pergi air sejuk sini. Bahaya. Nampak tak ada minum mana, nampak sial, batuk-batuk. Ini kau petai wah dengan cicak tu kukuk. Pun tak ada minum mana. Lihat tengoknya. Minum hak panas tu. Hak panas minum tu. Kalau nak minum hak sejuk, mu cari air batu, ais. Minum ais. Tu hingga pada air ni. Tu dia. Adalah tak apalah tu. Dan yang keempatnya, bahasa jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله